Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walaberi sekalian. Macam yang saya jangkakan, bila Tuan Guru Hajadi buka mulut saja pasal kisah beliau mimpikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti ramai anak-anak papa yang saya tak tahulah nak kata munafik ke marah, tetapi merekalah yang paling menggeletis, merekalah yang paling marah, merekalah yang paling kuat memeli. Biasalah. Kita intro dulu. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Baru-baru ini telah berlangsung Ijtimak Tarbawi. Dan dalam Ijtimak Tarbawi itu, Tuan Guru Hajadi antaranya yang telah memberikan ceramah dan juga tazkirah kepada para peserta. Dan kali ini sangat-sangat luar biasa. Tuan Guru Hajadi telah buka mulut berkenaan dengan satu kisah yang selama ini tidak pernah diceritakan oleh beliau kepada orang biasa. Sebaliknya hanya diceritakan kepada orang-orang tertentu seperti almarhum Tuan Guru Ni Aziz, seperti Ustaz Hashim Jassin, seperti almarhum Tuan Guru Hadundin dan orang-orang yang dalam Dewan Ulama sahaja. Tetapi tak pernah diceritakan kepada masyarakat umum, apatah lagi kepada pemuda-pemuda PAS yang rata-ratanya menghadiri Ijtimak Tarbawi baru-baru ini. Iaitulah kisah betapa Tuan Guru Hajadi telah memimpikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan cerita mimpi Rasulullah ni bukannya cerita yang ringan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Salah cerita, cerita tak betul, neraka straightforward tuan-tuan dan puan-puan, tak ada cerita banyak. Tetapi tak apa, kita dengarkan kisah yang diceritakan oleh Tuan Guru Hajadi berhubung dengan mimpi beliau bertemu junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Jemput tuan-tuan. Lalu Khomeini menganjurkan wahdah ummah, penyatuan ummah. Ajak semua mazhab. Akhirnya Arab bergabung sama dia serang Iran. Lawan Iraq. Dibantu oleh Perancis, Britain, Amerika. Ni. Bantu tolong. Ni tak boleh dia bahagia Syiah. Baik siapa dia nak menyatukan umat Islam semua. Bahagia Syiah. Syekh-syekh yang tokoh kerajaan ni pula bagi fatwa pula. Habis budak-budak mundur jadi pening. Lalu Khomeini menghidupkan Majma' Taqrib, menghidupkan balik Majma' Taqrib ni. Dia buat Majma' Taqrib. Lantik beberapa orang pemimpin daripada negeri Islam. Seluruh dunia Islam. Dan saya dipilih daripada Malaysia, daripada Asia Tenggara. Lantik jadi Majma' Taqrib, dalam Majma' Taqrib ni. Ini. Dan dia buat persidangan tiap-tiap tahun. Tapi berlaku perang Teluk yang pertama, perang Teluk yang kedua. Perang saudara di Syria, perang saudara di Yaman, perang saudara di Libya, perang saudara di Sudan. Semua perang saudara ni ialah untuk mengepung Palestin. Supaya bantuan-bantuan senjata ke Palestin tak masuk. Masing-masing sibuk dengan masalah negeri masing-masing. Kerana apa? Kerana mazhab. Orang putih dah bagi fatwa. Suruh kita bergaduh pasal mazhab. Ini sangat susah. Sangat sulit nak selesaikan masalah. Bila saya dijemput hadir satu Majma' Taqrib beberapa tahun yang lalu, kawan-kawan Arab bantah saja. Jangan pergi. Orang Arab yang semangat tinggi lah. Jangan pergi ke Majma' Taqrib ni. Dan rakan-rakan Sunni daripada Iran melalui pemimpin ni Abdul Rahman Bayram, saya sebut nama. Orang Kurdis, mazhab Syafi'i. Mai jumpa saya minta tolong, Ustaz pergi. Datang ke muktamar ni untuk satukan orang Islam. Kata apa insya-Allah. Arab pula duduk pisah, jangan saya pergi. Nak macam mana? Akhirnya saya sembahyang istikharah. Ini saya tak cerita ni, cerita sini. Takut nak cerita. Nak cerita sembahyang istikharah ni. Sembahyang istikharah. Pergi ke tak pergi? Lepas sembahyang istikharah, saya mimpi Rasulullah. Cerita mimpi Rasulullah ni tidak mudah. Saya cerita ke Tuan Aziz, cerita ke Dr. Harudin, cerita Ustaz Hashim Jassin. Cerita Quran ni, beberapa orang kawan-kawan milik syurah ulama tahu cerita ni. Kerana cerita mengenai dengan Nabi ni kalau kita bohong, sedia tepat dalam neraka. Ini bukan mudah, dia tepat dalam neraka. Mesti kena cerita benar. Ismail Ziyarah. Saya mimpi Rasulullah datang melawat kapung Gusila. Dia mari
diiringi oleh beberapa orang sahabat dia. Orang nak kata apa ikut dia lah. Dia cerita. Dalam keadaan ada kesan parut perang Uhud di wajah dia. Dia mari dia terus beri salam. Dia sebut nama saya. Assalamualaikum Abdullah Ali. Waalaikumsalam. Saya pun peluk dia. Memang bau minyak atar lah peluk. Macam biasa. Wangi. Kemudian dia kata dalam bahasa Arab. Ukhatibu as-sunnah summa ukhatibu syiah. Saya nak bercakap dengan orang Sunni, nak bercakap dengan orang Syiah. Dia kata ke saya. Kemudian dia berundur. Dia pergi lalu depan Masjid Usila. Tiba-tiba ada bakar anjing. Bakar anjing yang buruk duduk depan masjid. Saya pun nak marah ke budak-budak muda Usila ni. Mengapa tak buang bakar anjing ni, malulah. Saya buat macam ni. Nabi mari ada bakar anjing depan masjid. Tak buang. Lepas tu dia menghilang. Saya pun undur balik. Popok muslimat sedang duduk bersihkan ikan darat. Ikan tilapia, ikan darat ni. Saya kata, takkah Nabi nak makan ikan darat? Saya fikir begitu. Lepas tu ada orang beritahu, Rasulullah tak makan dah. Dia berada di alam rohani. Kemudian, dia mari balik Rasulullah ni. Dia mari jalan, ikut jalan tu, saya tengok. Muka dia hitam dan masam, sedih. Wajah dia sedih. Sangat sedih. Saya dia fikir kalau dia bercakap, saya kena terjemah bahasa Melayu. Takut kehebatan dia tu. Nak terjemah bahasa Melayu ni. Bahasa gerun. Dia dah jumpa Sunni, lepas tu nak pergi jumpa Syiah pula. Dia berundur, sedih. Lepas tu saya terkejut daripada tidur. Memang terpingat-pingat lah. Dan saya buat keputusan pergi ke Muktamar. Takrib pergi. Kemudian tak berapa lama, masa saya keluar hospital, datanglah rombongan daripada Hamas. Diketuai oleh Khalil Hayah. Khalil Hayah ni orang nombor 3 selepas daripada Ismail Haniyah dan Yahya Sinwar. Kerana saya tak tahulah siapa dia lantik ganti Yahya Sinwar ni. Dia mari, dia berjabat saya di Rusila. Saya pun berani cerita ke dia, saya mimpi. Saya mimpi jumpa Rasulullah. Lepas tu, dia kata, boleh Ustaz. Saya nak takbir mimpi. Saya sila takbirkan. Kalau awak pandai takbir mimpi, silakan. Saya nak takbir mimpi ini ialah orang kita balik pada ta'asuk perkauman. Asabiyah. Orang Arab ni dia tak nak orang lain yang ke depan. Dia nak orang dia ke depan. Oleh kerana orang Iran ni bukan orang Arab. Turki bukan Arab, dia tak nak. Iran dia kata Syiah, Turki dia kata Osmaniyah. Dia nak dia. Dia pula tak buat settle. So dia menyaksikan. Bila berlaku di Gaza, dia tak tolong pun. Mengecewakan orang Gaza. Kena bunuh. Semua kerajaan-kerajaan Arab ni mengecewakan. Tetapi rakyat tidak. Rakyat bangkit. Rakyat bangkit, kerajaan mengecewakan. Macam yang disebutkan oleh Tuan Guru Hajadi, nak cerita tentang mimpi Rasulullah ini bukannya mudah. Sebab anda kata kalau kita bohong, straightforward tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tempat kita dalam neraka. Sebab apa? Sebab memang kita tak boleh buat main dengan nama Nabi. Tahu tak? Tetapi dalam masa yang sama juga, sekiranya kalau kita bermimpi Nabi, itu bukan mainan syaitan. Sebab apa? Sebab syaitan tidak akan pernah menyerupai Nabi SAW. Dan dalam mimpi Nabi itu, Rasulullah antaranya telah memberikan satu amanah kepada Tuan Guru Hajadi untuk menyatukan Sunni dan juga Syiah. Seperti mana kita tahu tuan-tuan dan puan sekalian, umat Islam ini memang sentiasa berpecah sebenarnya. Memang sentiasa bergaduh sejak zaman selepas Khulafaur Rasyidin, memang bergaduh.
Orang Syiah gaduh dengan Sunni, even sesama Sunni pun. Macam sekarang, kita tengok Asy'ariyah dengan geng-geng Salafi duk bergaduh. Masing-masing kata ini Ahlul Bid'ah, ini Ahlul Wahabi dan macam-macam lagi kan. Asyik bergaduh je masalahnya. Dan rata-rata terlampau mengimani sangat dengan hadis Nabi berkenaan dengan 73 golongan, hanya satu sahaja yang masuk ke syurga. Jadi benda itu, walaupun benda itu sebenarnya satu hadis yang betul, tetapi oleh kerana mereka ini ta'assub terhadap fahaman masing-masing, maka mereka beranggapan bahawa mereka sajalah golongan yang benar, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan oleh kerana itulah perpecahan sentiasa berlaku. Dan perpecahan ini sebenarnya sangat-sangat menguntungkan musuh-musuh Islam. Kita tak untung. Musuh Islam yang untung masalahnya. Tetapi kita boleh apa? Janji geng kita menang, janji geng kita hebat, itulah dia. Tanpa disedari, kita masing-masing telah mengamalkan sikap asabiah. Kita ta'assub, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita sibuk hendak mencari kesalahan mazhab-mazhab lain ataupun sektor-sektor lain. Tetapi kita lupa untuk menunjuk jari terhadap diri kita sendiri. Jadi Tuan Guru Haji ini memang dari dulu kita tahu merupakan seseorang yang cukup menjuarai penyatuan antara Sunni dan juga Syiah ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sampai beliau antara merupakan tokoh utama dalam majlis takrib antara Sunni dan Syiah. Walaupun rakan-rakan Sunni duk marah Tuan Guru Haji, kenapa kau bagi datang pula penatang Allah tu kan? Kita tak boleh kawan dengan Syiah, Syiah yang tipu, Syiah yang dibohong dan sebagainya. Saya ingat lagi dulu tuan-tuan dan sekalian, ketika Tuan Guru Haji pergi ke majlis takrib Sunni yang Syiah, mengamuk geng-geng, terutamanya geng-geng yang orang kata apa, menjebelahi Salafi ni kan. Zuk kata, macam mana engkau boleh bersalaman dengan pembunuh orang-orang Sunni sebagainya, gedebak-gedebuk. Allahu Akbar. Bersalaman dengan pembunuh Sunni, engkau bising pula. Tapi masalahnya, bersalaman dengan golongan yang bersama-sama dengan Zion, yang memang dah sah-sah sembelih orang kita di Malaysia sekarang, yang itu kau diam pula. Apa cerita sekarang ni? Cukup marah dengan Tuan Guru Haji yang dok cuba nak menyatukan antara Sunni dengan Syiah. Tetapi bila gengsi contoh Qatar, ada pengkalan tentera Amerika Syarikat yang akan digunakan untuk membantu Israel, ataupun dok bersama-sama dengan Saudi yang memang kita tahu sekarang makin lama makin teruk, yang makin lama makin menjebelahi Israel sebagainya. Iaitu kau tak bising pula masalahnya kan. Tapi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sekarang ini kita tahu dah dunia berada di hujung tanduk sebenarnya. Memang dah sampai hujung nyawa dah dunia ni masalahnya kan. Dan kerana itulah banyak sekali masalah-masalah yang timbul yang memang kita cakap terus terang sangat-sangat memeningkan kepala. Tetapi itulah dia tuan-tuan sekalian. Saya yakin anak-anak papa memang akan memeli gila-gila apa yang telah diucapkan oleh Tuan Guru Haji ini. Dikatakan, Tuan Guru Haji tipulah, itulah ini kan. Konon-konon poyo lah, macam Lehik Ma'alim sangat. Segala benda lah. Saya tak nak screenshot apa yang mereka cakap. Saya tak ada rekod apa yang mereka sebut. Sebab saya tak nak menjadi asbab dosa pada mereka. Biar cukuplah dosa mereka dah buat. Saya tak nak tambahkan lagi, tak nak sebarkan lagi. Tetapi satu je lah saya nak tanyakan kepada mereka ini. Tuan Guru Haji ceritakan tentang beliau mimpi Nabi siap dengan peringatan betapa kalau dia tipu, bohong, masuk neraka terus. Kan? Tetapi tu korang punya ustaz siap orang kata apa, bahaskan ayat Al-Quran walaupun dia tu bukan Islam. Serta ngakomeng, pergi petik hadis palsu atau benda yang tak ada hadis tapi sebut bukan hadis. Yang itu engkau tak nak bising pula masalahnya kan. Inilah namanya hipokrit tuan-tuan sekalian. Dan yang paling celaka tuan-tuan dan puan-puan, mereka yang duk pilih-pilih ini duk samakan Tuan Guru Haji dengan Tuan Guru Bala, Cikgu Bala. Kan dulu Cikgu Bala pernah kata yang dia pernah mimpi Nabi sebagainya kan. Yang ini saya cakap terus terang, memang sangat-sangat kurang ajar dan memang sangat-sangat cetek akal orang seperti ini, tuan-tuan dan puan sekalian. Tetapi apa-apa pun, sekarang ini Tuan Guru Haji telah menceritakan sesuatu yang tak pernah diceritakan oleh beliau. Dan saya takut ini merupakan antara tanda-tanda yang saya tak nak sebutlah sebenarnya kan. Sebab ramai mereka yang pergi ke istimak tu merasakan seperti apa yang saya rasakan. Cumanya kita just doakan agar Tuan Guru Haji ini semakin diberkati umurnya, diberikan kesihatan dan pelbagai lagi. Lampu pun dah padam, jadi saya kena berlalu. Tetapi apa-apa pun, kepada anak-anak papa, daripada anda dok pilih sana sini, baik anda jawab soalan saya ini. Kalau anda saya jawablah. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?